أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah dan kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini. Kita masih lagi di saat ini dapat merasai dua nikmat yang tidak ada tandingan sampai bila-bila. Dua nikmat ini andainya ditimbang merupakan nikmat yang paling agung bagi manusia. Iaitu nikmat apa? Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kenapa ia dipanggil nikmat agung? Nikmat yang tidak ada tandingan. Kerana dengan memiliki dua nikmat tersebutlah seorang itu telah melayakkan dirinya untuk berada ataupun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin seseorang yang tidak ada iman dalam dirinya, bahkan dia pula bukan orang Islam, tiba-tiba dengan sebenarnya lepas dia mati masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Tak mungkin begitu. Ini tiba-tiba George Bush mati masuk dalam syurga. Tak. Walaupun dia kata go to paradise, tak macam tu. Tak ada. Sebab tu ini kita kena berdoakan supaya ya Allah ya Tuhanku, kau kekalkanlah iman dan Islam ni dalam diri aku ini. Mudah-mudahan kita ni mati dalam keadaan orang yang beriman. Begitu juga dengan kita hari ini, dalam kelampangan masa yang kita ada, setiap kali kita nak meneruskan sesuatu perkara, ya kita niat sesiap, ya Allah ya Tuhanku, kau nak andainya nak tarik nyawa aku ini, tarik dalam keadaan aku ini ada dalam keadaan yang beriman. Sebab ini belum tentu lagi hari ini. Dalam keadaan kita ni memakai serban. Kita hari ini memakai jubah. Ekor serban tu daripada atas sampai ke lantai. Punyalah alim, punyalah baik, punyalah warak kita hari ini. Belum tentu lagi mati kita hari ini akan mati dalam keadaan Islam. Belum tentu lagi mati kita dalam keadaan baik. Pernah ditanyakan oleh seorang, bertanyakan tentang seorang alim ulama. Ditanyakan kepada beliau, bagaimanakah nak tahu seorang itu istiqamah dalam agama? Seseorang itu memang betul-betul berada dalam jalanan agama Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu biar mati dia mati dalam keadaan yang baik? Ulama tu nyatakan bahawa selagi mana tak mati, selagi itu tak tahu lagi. Bila dah mati baru dia tahu, orang ni memang betul-betul beriman. Hayatnya sampai penghujung hayatnya memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang penghujung hayatnya mati dengan Islam. Sebab ada orang yang mana dilahirkan dalam keadaan dah mengenal apa itu Islam. Lahir-lahir itu Islam tu dah kenal dah. Tak perlulah nak berhijrah orang katakan. Tak perlu nak mencari Islam lagi. Lahir-lahir pada mak ayah dah kenal dah Islam. Tetapi malangnya di penghujung hidupnya, wa na'uzubillah, mengikuti ajaran selain daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tak nak. Ada orang pula yang mana awalnya tak kenal Islam, hidup dengan bergelumang dengan penuh dosa. Perlu berhijrah, perlu mencari sesuatu. Maknanya daripada awal 20-an, 30-an tahun mencari Islam, tak hidup dalam bergelumang dosa. Tiba-tiba penghujung hayatnya menjadi hidup bersama dengan Islam. Sebagaimana kita melihat sejarah-sejarah terdahulu, bagaimana sahabat, pedang yang ada di sisinya pada awalnya nak memancung kepala Rasulullah. Tapi akhirnya pedang yang di sisi itu jugalah membuatkan beliau menjadi khalifah yang kedua dalam Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab disebutkan dalam banyak sirah. Dalam riwayat menyatakan bahawa dalam keadaan apabila mendengar adiknya memeluk agama Islam, apa yang beliau buat? Sayyidina Umar mencabut pedang yang ada di sisi. Mencabut ulu pedang. Sebab jadi tradisi bangsa Arab ni, memang pedang ni memang biasa duduk kat tepi. Tapi apabila pedang tu dicabut, dia punya sarung dia tu menandakan memang nak membunuh. Jadi apa yang dia nak tuju ke rumah Rasulullah. Tiba-tiba apabila mendengar tentang ayat surah Taha, menyebabkan hati beliau menjadi lembut. Ini ikut bersama Islam. Itu yang kita nak menjadi penamat yang baik.
sebagai husnul khatimah, sebagai penamat yang baik. Sebab tu hari ini jangan kita lupa, walaupun benda tu yang ringkas, tapi kita sematkanlah diri kita ini bila kita buka pintu, kita keluar rumah, kita bangun pada tidur, niatlah siap-siap, ya Allah ya Tuhanku, andainya hari ini nyawa tak akhir aku, biarlah mati aku dalam keadaan yang beriman. Biarlah mati kita ini bila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, sedang tahun bersilih ganti, hari ini kita telah berada hari yang ketiga dalam Islam. Kita mengingatkan satu peristiwa ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Apabila sampai saja Nabi Muhammad ke bumi Madinah, apa yang Nabi buat, iaitu Nabi mendirikan masjid. Masjid Quba yang berada di sekarang di bumi Mekah di bumi Madinah hari ini merupakan masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat selepas itu, Nabi melaungkan tentang amal. Mengajak manusia, iaitu puak-puak yang ada di situ, iaitu golongan kaum Ansar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj. Kenapa pada masa itu, sebelum datang Islam, sebelum berlakunya penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah, bangsa Madinah berbalah sesama sendiri antara puak-puak Aus dan Khazraj. Tapi apabila sampainya Islam, sampainya ajaran Islam, mereka bersatu. Jadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan yang berbunyi sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Salam yang berbunyi, lima qadiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah an jafala nas tibalahu wa qila qad qadima Rasulullah qad qadima Rasulullah salasa fajitu fi nas al-anzura kama tamayyantu fa anzuru anna wajhu laysa biwajhi kadzabin fakana awwala syai'in sami'tuhu an takallam bihi an qala ya ayuhan nas afshu lis-salam wa ati'u at-ta'am wasilul arham wasalul bil-lail wan nasun niyam tadkhul jannah bis-salam. Hadis yang diambil ataupun yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Salam menyatakan bahawa tatkala Nabi tiba di Madinah, orang ramai berlari-lari, berpusu-pusu ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melaungkan, Muhammad telah sampai, utusan Allah telah tiba, Rasulullah telah sampai sebanyak 3 kali. Aku pun turut serta bersama rombongan tersebut untuk melihat wajah baginda dari arah dekat. Dan apabila aku sampai di situ, nyata padaku memang bukan wajah pendusta. Dan ucapan pertama yang aku dengarkan daripada murid utusan Allah tersebut dengan menyeru sekalian manusia, wahai sekalian manusia, sebarluaskan salam, mengadakan jamuan makan, menghidupkan hubungan silaturahim, bangun malam ketika mana orang sedang tidur. Bila dapat melakukan perkara tersebut, kamu akan dapat masuk syurga dalam keadaan yang selamat. Ini merupakan tentang 4 amanah yang diamanahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berhijrah sampai saja ke bumi Madinah. Sebelum kita menerangkan satu persatu tentang pengertian hadis ni, kita kenal dulu siapakah dia orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Supaya tidak hari ni kita ni mengenal artis lebih daripada sahabat. Kita ni mengenal pemain bola sendiri lebih daripada sahabat. Hari ni pembinaan Falcao ke Manchester United kita tahu dengan harga 42 juta. Keputusan bola sepak kita tahu berapa minit ke berapa. Manchester buat gol semalam seri 1-1. Tetapi bila sebut kata tentang sahabat, tak ramai yang tahu. Kita menyatakan bahawa kita ini memegang panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang berayahanana, kita pun berayahanana juga. Orang berselawat, kita berselawat juga. Orang menyambut Maulid Rasul, kita menyambut juga. Tetapi ajaran Rasulullah, orang yang mengangkat Rasulullah, yang bersama-sama dengan Rasulullah, kita abaikan. Jadi kita balik pada kisah Abdullah bin Salam. Banyak kitab sirah nabawiyah yang menceritakan tentang perihal ataupun bagaimana kepribadian Abdullah bin Salam itu sendiri. Nama beliau adalah Usain bin Salam. Namun namanya ditukar selepas beliau memeluk Islam. Abdullah bin Salam ini merupakan seorang golongan berbangsa Yahudi.
yang duduk di bumi Madinah. Yang mana pas sebelum datangnya Islam, inilah yang akan dijadikan rujukan bagi bangsa Yahudi pada masa itu. Disebut dalam riwayat Abdullah bin Salam ini dia akan membahagikan kehidupannya dalam 3 perkara. Maknanya dalam satu hari 3 perkara yang dia akan membahagikan kehidupannya. Yang pertama, apa yang dilakukan, iaitu dia akan berkebun. 1/3 yang lain, apa yang beliau lakukan ialah duduk di gereja. Kenapa gereja bukan di masjid? Sebab pada masa itu Islam belum sampai lagi. Jadi tempat ibadah bagi orang dulu adalah di gereja, iaitu mereka mengamalkan ajaran Nabi-Nabi terdahulu, kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, dia menghabiskan masanya 1/3 yang lain dengan mentalaah kitab ataupun mengulang kaji kitab. Bila sebutkan kitab, bukan kitab Al-Quran yang berada di depan saya ini, tidak. Iaitu kitab yang terdahulu seperti kitab Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Tiga-tiga kitab ni yang menjadi rujukan beliau pada masa itu. Nak dijadikan satu kisah. Pada satu hari beliau ni pergi berkebun dengan maknya. Bila pergi berkebun, dikatakan pokok kurma. Dia pun memanjat pokok kurma tersebut. Kemudian dia petik satu persatu. Maknanya dia duduk atas, mak dia dekat bawah. Dia petik tangkai kurma tersebut. Dia petik satu dan dia bagi mak dia kat bawah. Petik satu, mak dia kat bawah, bagi mak dia kat bawah. Tiba-tiba dia mendengar orang menyelaungkan, Muhammad telah sampai. Muhammad telah sampai. Utusan Allah telah tiba. 3 kali dia mendengar. Dia pun mengatakan, Masya Allah. Dia kata. Mak dia pun kata kepada khiyabakallah law anna Musa ja'al fil hadil Madinah lam takul mithl hadha limadha takanu hakada. Dia kata demi Allah, sekiranya Nabi Musa alaihissalam datang ke bumi Madinah, nescaya kamu tidak akan memperkatakan perkataan sedemikian. Apakah sebabnya? Dia pun turun sampai ke bawah. Tapi dalam kitab tak ada disebut turun bunyi syak begitu, tak. Dia tambah tidak. Dia bunyi sedap sikit cerita tu. Dia turun sampai kat bawah, dia pun kata, mak nak tahu tak apa yang cerita kat tadi? Mak dia kata, memanglah mak nak tahu. Jadi sebelum tu nak minta maaf jugalah. Ini kuliah ni cakap Terengganu sikit walaupun tapi tak apalah, Ustaz Ali pun cakap Terengganu. Ini saya pun cakap Terengganu sikitlah walaupun duduk Kuala Lumpur. Tapi dia mix sikit ayat Negeri Sembilan mak Terengganu. Jadi cakap ginilah kata. Di mana yang tak faham tu boleh angkat tangan. Jadi bila sampai ke bawah dia tanya kepada mak dia. Mak dia kata mak nak tahu tak? Dia kata memang mak nak tahu. Dia kata aku tadi mendengar orang melaungkan Muhammad telah sampai. Mak dia pun pelik. Apa pula? Siapa pula Muhammad ni? Dia kata Muhammad inilah orang yang saya nanti-nantikan. Muhammad inilah yang dikatakan sebagai utusan Allah. Ia akan membawa satu ajaran yang akan menyelamatkan manusia. Mak dia pun tahu kepala. Kau ni biar betul. Betul ke tak betul kau ni? Jadi dia pun kata, mak ni tak percaya kat saya. Saya ni sekiranya ada permasalahan, saya lah yang akan dijadi rujukan. Sekiranya orang berbalas, saya ni akan menjadi orang tengah. Takkan mak sendiri tak percaya dekat saya. Jadi bila gitu, mak dia berkata, okeylah mak percayalah. Jadi kau nak suruh mak buat apa? Ginilah mak, sekiranya ajaran ini sampai kepada mak beriman dengan ajaran tersebut. Mak dia berkata, okeylah bersetujulah. Jadi orang rakyat menyatakan selang berapa langkah dia berjalan, dia patah balik. Mak dia menyatakan, sekiranya mak beriman dengan ajaran tersebut, janganlah mak hebahkan kepada orang lain. Mak dia kata pelik pula. Tadi nak suruh beriman ni, nak suruh sorok-sorok pula, kenapa pula? Dia kata, mak, tahulah kaum kita tu macam mana nanti. Bila sebutkan kaum kita, iaitu inilah bangsa Yahudi. Jadi apabila dia melihat akan rombongan tersebut, dia pun pergi terus ke rombongan tersebut. Dan pada masa itulah dia melihat kali pertama akan wajah Rasulullah SAW. Melihat Allah, memang wajah ini memang bukan wajah penipu, yang penuh bercahaya. Macam kita hari ini juga tuan-tuan, dalam keadaan kita melihat seseorang, kita boleh cam sikit-sikit. Orang ni memang orang yang baik. Orang ni baik. Orang ni memang kaki penipu, kaki kencing. Tengok muka ustaz ke depan ni, gaya juga ustaz ni. Maknanya kita boleh ada reaksi masing-masing. Walaupun betul ke tak, itu reaksi masing-masing. Begitu juga dengan Abdullah bin Salam ni. Mereka ketika mana melihat wajah Rasulullah, menyatakan memang wajah ini bukan wajah penipu. Kemudian pada masa itulah dia beliau mendengar tentang 4 amanah yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Iaitu dengan pertama sekali menyebarluaskan salam, mengadakan jamuan makan, menghidupkan hubungan silaturahim, bangun malam ketika mana orang sedang tidur. Jadi bila dia mendengar 4 amanah tersebut, dia rasa memang betul, inilah orang yang aku nanti-nantikan. Yang inilah memang orang yang aku rasa
yang aku tunggu-tunggu lama selama ini. Kemudian dia menyatakan bahawa sesungguhnya aku ini dalam hatinya, aku ni seorang yang sangat memegang kepada agama. Jadi tak boleh aku hanya mendengar sahaja tanpa aku menyoal dan terus aku beriman begitu. Harus aku menyoal juga Rasulullah ini sendiri. Jadi kemudian diadakan satu pertemuan di antara Abdullah bin Salam bersama dengan Rasulullah. Dengan menyatakan bahawa apabila disatukan pertemuan, dia bertemu Rasulullah dengan menyatakan bahawa, ya Rasulullah, amamaka Usaim bin Salam, di hadapan kamu ini adalah Usaim bin Salam. Fa inni uridu as'al thalatha as'il. Aku di hadapan kamu ini ingin bertanyakan kepada kamu tentang 3 soal. Sekiranya kamu dapat menjawab soalan tersebut, nescaya aku akan beriman dengan kamu. Dan sekiranya kamu juga dapat menjawab soalan tersebut, aku akan membawa kaumku juga untuk beriman dengan ajaran kamu. Lalu Rasulullah SAW bertuju dengan 3 soalan yang akan ditanyakan. Soalan yang pertama yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW, apakah dia makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga nanti? Ataupun ada juga dalam riwayat lain menyatakan bahawa apakah dia makanan yang berada dalam syurga nanti? Yang kedua, anak. Kenapa apabila anak itu dilahirkan, kadang-kadang mukanya mirip muka ayah, kadang-kadang mukanya mirip muka mak? Dan diteruskan dengan soalan yang ketiga, apakah dia tanda hari itu dekat sangat nak kiamat? Lalu Rasulullah SAW menjawab satu persatu soalan tersebut. Soalan yang pertama, menanyakan dia apakah makanan pertama ataupun makanan yang akan dimakan oleh syurga nanti. Banyak riwayat dalam menyatakan bahawa yang pertama Rasulullah menjawab, makanan pertama yang akan dimakan oleh syurga nanti adalah lemak hati ikan paus. Walaupun dalil ini lemah, tapi ia merupakan, ada pendapat ulama menyatakan begitu. Walaupun begitu, pernah ditanyakan kepada para masyayikh, macam mana lemak hati ikan paus tu? Masing-masing pun tak dapat nak menjawab. Cuma nak bagi tahunya apa yang dijawab, sesungguhnya di syurga ini adalah satu tempat yang boleh dimakbuli, tempat yang sangat ajaib. Maknanya dekat dunia ni tak dapat, tapi di syurga dapat. Ini berapa ramai di antara kita ini yang boleh pergi ke pasar, tapi tak ramai di antara kita ini balik-balik sembah kat isteri, ni hati ikan paus masak lah, lemak cili api sebagai contoh. Tak ada orang dia jumpa kat pasar macam tu. Nak beritahu benda ni payah sangat. Tapi dalam riwayat lain ada yang menyatakan bahawa apa Rasulullah SAW jawab, antara makanan ahli syurga nanti adalah anggur. Minuman ahli syurga nanti adalah susu, arak. Ada orang persoalkan, Ustaz, kenapa tak disebut dalam Al-Quran? Kenapa tak disebut dalam hadis antara makanan ahli syurga ni cikencah? Kenapa tak disebut nasi ayam? Saya ni peminat sangat, orang kata cakutiau ni, kenapa tak disebut? Di situ ulama menyatakan bahawa syurga ini adalah merupakan tempat kita merasakan nikmat. Yang mana bila tempat merasakan nikmat ni, kita tak akan terfikir benda yang macam-macam yang macam kita fikir kat dunia ni. Sebagai contoh mudah, dalam keadaan kita berada dalam bulan puasa, detik jam sampai pukul 6 petang, tiba-tiba ada orang kata, ni ambil duit 1,000, pergilah beli apa-apa barang kat bazar Ramadan tu. Mana saya yakin orang yang dapat duit itu, daripada pintu awal sampai pergi hujung, patah balik semua benda dia beli. Sebab dia tengah lapar pada masa macam-macam dia nak makan. Tapi bila dia dah makan, bila azan berkumandang, dah makan, hanya 2-3 jenis je. Jadi apabila dia dah kenyang, semua benda yang dia beli tadi tu tak nak langsung dipandang. Maknanya bila keadaan anda kenyang, datang kambing seekor pun tak nak makan. Dia kenyang sangat. Begitu juga dekat syurga nanti. Hari ni, kenapa hari ni bila macam-macam benda kita minta, sebab kita tak rasai lagi nikmat dekat syurga tu nanti. Jadi bila kita dah merasai nikmat di syurga itu nanti, kita akan lupakan segala-galanya macam mana kita pada kat dunia ni. Hari ni bila kita rasa nak makan benda tu, bila sampai syurga ni kita tak terfikir pun benda tu. Sebab nikmat yang ada di syurga ini akan menggamburi segala-galanya. Bagaimana juga disebut bahawasanya akan dihadiahkan kepada lelaki bidadari. Tapi tak disebut pula oleh perempuan akan disediakan bidadara, tak ada. Bagi kaum perempuan jangan bersedih. Kadang-kadang ada persoalan juga, ustaz macam mana ini ustaz? Disebut dalam riwayat menyatakan bahawa bidadari akan berada bersama suami sebanyak 70 orang. Macam mana tu ustaz? Saya hari ini kalau suami saya pandang orang lain pun, habis pula saya pun tak pulas isteri suami saya. Takkan ustaz nak tengok dekat syurga nanti, saya berbalah dengan pinggan mangkuk habis saya baling kat suami saya. Jadi dalam syurga nanti tak berlaku macam tu.
Sebab dalam syurga nanti adalah tempat yang mana tidak ada perasaan busuk dalam hati. Ini merupakan satu lumrah kepada manusia, yang mana Allah SWT mengurniakan kepada manusia sifat cemburu. Itu adalah lumrah bagi manusia yang Allah SWT hadiahkan kepada manusia. Sifat busuk yang ada dalam dunia ini. Tapi bila sampai saja di syurga nanti, perasaan itu hilang. Itu antara kelebihan yang ada dalam syurga Allah SWT. Jadi tak ada tempat berbalah-balah ke dalam syurga. Soalan yang kedua, yang menanyakan bahawa anak itu kenapa apabila dilahirkan kadang-kadang mukanya mirip muka ayah? Kenapa anak kadang-kadang dilahirkan mirip mukanya mirip muka mak? Lalu Rasulullah SAW menjawab, apabila zat ayah itu lebih, maka anak itu akan lebih muka ayah. Apabila zat mak itu lebih, maka anak itu akan lebih mirip muka mak. Lalu yang kedua, ini merupakan satu dalil yang dikatakan mukjizat kepada Rasulullah SAW yang dapat dibuktikan pada zaman ini. Di sana terdapat dalil Al-Quran ataupun petanda-petanda yang mana dapat dibuktikan pada zaman Rasulullah. Bagaimana peristiwa Rasulullah membelah bulan. Peristiwa Isra' Mi'raj tak dapat dibuktikan pada zaman ini, tapi dibuktikan pada zaman Rasulullah. Tapi ada juga di sana dalil ataupun mukjizat, kata-kata daripada Rasulullah yang dapat dibuktikan pada zaman kita, tapi tak dapat dibuktikan pada zaman Rasulullah. Bagaimana tanda-tanda yang disebut oleh Rasulullah, tanda-tanda kecil kiamat. Semua itu yang disebut berlaku di zaman kita hari ini. Macam mana juga peristiwa kelahiran anak. Pernah orang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, bagaimanakah kejadian manusia itu sendiri? Bagaimanakah manusia itu boleh dilahirkan? Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa manusia ini dilahirkan apabila pencampuran air mani lelaki dengan air mani perempuan. Bila mendengar perkataan tersebut, orang yang mendengar, orang kata Imam Abu Hanifah ni gila. Kata bila masa perempuan ada air mani. Sebab pada masa itu tak ada mikroskop lagi yang boleh dibuktikan dengan pada masa zaman itu. Jadi bila diminta Imam Abu Hanifah buktikan tentang perkara tersebut, Imam Abu Hanifah tak dapat nak buktikan. Apa yang boleh buat? Hanya beriman sahaja kepada Al-Quran. Tapi kelebihan pada kita hari ini, perkara-perkara yang tertangguh tersebut dapat dibuktikan pada zaman kita hari ini. Begitu juga dalam peristiwa Kiblat Sana'ah. Satu peristiwa yang mana Rasulullah SAW menghantar wabak Al-Khuzai pada tahun ke-6 Hijrah di bumi Sana'ah Yaman. Satu tempat yang tengah bergolak sekarang ni, di bumi Yaman hari ini. Yang mana ketika masa Nabi menghantar wabak Al-Khuzai pada masa itu, Nabi kata sekiranya orang Sana'ah pada masa itu nak memeluk Islam, jadi dirikanlah masjid. Kemudian macam mana kamu nak tahu arah kiblat? Menghadaplah kamu ke Gunung Dain. Dan di situlah sama straight kamu akan menghadap ke pintu Kaabah. Jadi di situ pada zaman 80-an itu, saintis ada beberapa saintis dunia yang pada asalnya nak menghina ajaran Rasulullah SAW. Nak menyatakan bahawa ajaran tersebut tak betul. Jadi bila dicek dengan satelit, akhirnya memang betul. Daripada sekarang ni masih ada lagi tanda kanan, tanda kiri itu di tengah-tengah tu straight satelit sampai ke pintu Kaabah. Itu merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang dapat dibuktikan pada zaman kita hari ini. Yang kedua. Yang ketiga, iaitu apakah ditanda hari itu dekat sangat nak kiamat dah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, iaitu apabila munculnya satu api yang keluar daripada perut bumi, yang bermulanya daripada bumi Yaman. Yang bermula daripada bumi Yaman, yang akan menghimpunkan satu manusia, mengajak manusia ke satu tempat, dan pada masa itu Allah akan memperlihatkan manusia pada masa itu tentang azabnya dunia nak kiamat, dan pada masa itulah Allah akan mencabut seluruh nyawanya, dan pada masa itulah hari itu dekat nak kiamat dah. Jadi ulama menghuraikan hadis tersebut dengan menyatakan bahawa manusia ni memang takut dengan api. Jadi apabila keluarnya api daripada satu tempat, manusia akan berlari ke satu tempat yang lain. Kemudian ada disebut dalam hadis tersebut akan keluar lagi api lagi. Jadi situ bila lari ke satu tempat akan keluar lagi api, menyebabkan manusia akan lagi ke satu tempat yang lain. Jadi sampai ke satu tempat yang tak ada arah tuju, di situlah manusia timpul. Pada masa itulah Allah akan memperlihatkan kepada manusia tentang azabnya hari nak kiamat. Tapi pada masa itu dalam riwayat lain menyatakan bahawa bila berlakunya azab tersebut, orang yang mempunyai iman dalam hatinya walaupun sebesar zarah tak akan diperlihatkan tentang perkara tersebut. Hanya mereka yang benar-benar jahat sahaja akan berada pada yang akan melihatkan tentang azabnya dunia nanti. Itu di antara peristiwa yang akan berlaku daripada di akhir zaman nanti. Jadi bila mendengar tiga-tiga soalan tersebut,
Abdullah bin Salam kata menyatakan bahawa sesungguhnya ini merupakan jawapan yang benar. Yang mana jawapan ini tidak ada orang yang boleh jawab sebelum ini. Orang yang pernah mengakui mereka itu Rasul pun tak dapat jawab. Orang yang alim dari kalangan kami pun tak dapat jawab. Yang hanya boleh jawab adalah Nabi akhir zaman sahaja. Dan hari ini amamaka Usaim bin Salam fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Dengan menyatakan bahawa sesungguhnya aku ini mengucap kalimah syahadat yang mengakui bahawa Tuhan yang satu dan kamu ini adalah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar peristiwa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira. Lalu menukarkan namanya daripada Awan Usaim bin Salam kepada Abdullah bin Salam. Sebab itulah hari ini sunnah bagi kita hari ini untuk menukarkan nama kawan-kawan kita kepada nama yang buruk kepada nama yang baik. Walaupun dalam IC hari ini tak benar diubah, tapi panggilan untuk kita ubah. Kenapa kita kena ingat setiap percakapan itu merupakan satu doa. Hari ini kalau kita dah panggil orang tu dengan perkataan yang teruk, dah panggil nama orang tu dah buruk, bila panggil tu teruk, kita marah ke dia pula. Kita maki anak kita dengan nama binatang ataupun anak kita ikut panggil binatang tersebut, kita marah. Betul, jangan hari ini dalam Quran kita nak maki kepada anak kita kawal perasaan kita, jangan memaki dengan perkara yang teruk-teruk dan sebagainya. Hari ini mungkin kita tak pernah dengar orang yang bernama Beruk binti Muhammad. Betul tak pernah dengar, tapi nama Maimun pernah dengar ke tidak? Pernah, ramai orang nama Maimun. Tapi maksudnya sama juga, Beruk juga. Cuma dalam bahasa Arab. Betul, hari ini kita kena tahu nama anak yang kita beri itu nama yang baik. Jangan bunyi al depan sikit je. Nak kita kata nama Arab tu. Nama baik tu. Mentang-mentang anak kita lahir dekat KSC, kita nama anak kita Al-KSC Siap. Jadi mengapu nanti, jangan buat macam tu. Jadi nak dalam keadaan nak memberi makna, biar tahu betul-betul juga. Begitu juga dalam konsep kita nak berdoa ini. Dalam keadaan nak berdoa, kita kena tahu apa yang kita doakan tersebut. Barulah kekhusyukan itu sampai. Barulah niat kita itu sampai. Ini walaupun Tok Imam membaca doa dalam keadaan bahasa Arab, kita kena usaha untuk tahu apakah doa yang dibaca tersebut. Ini berapa ramai orang antara kita ini yang berdoa macam-macam tapi tak ada sampai pun. Kekhusyukan tu tak ada pun. Sebab apa? Apa yang mereka minta itu tak selari dengan apa yang dalam hati. Sangat penting pada kita ini cuba memahami apakah doa yang dibacakan ataupun kita sendiri bacakan doa tersebut. Mudah-mudahan itulah menyebabkan hati kita semakin khusyuk untuk berada dalam ibadah berdoa ini. Jadi selepas balik kisah kita tadi, selepas daripada peristiwa tersebut, tentang soalan tersebut, itu beliau menyatakan bahawa untuk menunaikan janji beliau, iaitu untuk mengajak kaum Yahudi untuk memeluk Islam. Dan Rasulullah SAW bersetuju tentang peristiwa tersebut dengan menyatakan bahawa ya, aku mengakui memang aku bersetuju dengan tawaran kamu. Kemudian apa yang disyaratkan oleh Abdullah bin Salam menyatakan bahawa sekiranya kaum aku sampai, kamu duduklah di belakang kemah dulu. Janganlah kamu tunjukkan muka kamu dulu. Sampailah semana aku memberi syarat, barulah kamu keluar. Jadi diadakan sampai satu pertemuan antara Rasulullah, Abdullah bin Salam dan juga bangsa Yahudi di bumi Madinah. Kemudian dipersoalkan, ya qaumi hal antum ta'rifan man ana, wahai kaumku, adakah kamu mengetahui siapakah diri aku ini? Lalu kaum mereka menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah di antara orang yang sangat kami agungi, orang yang alim dari kalangan kami, orang yang sangat kami percayai. Ditanyakan lagi, wahai kaumku, adakah kamu mengetahui tentang satu ajaran baru yang dibawa di bumi Makkah? Yang mana orang yang membawa ajaran tersebut seorang yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis, yang tak mempunyai ibu dan tak mempunyai bapa. Adakah kamu mendengar tentang ajaran tersebut? Dan mereka menjawab, ya, kami ada mendengar tentang ajaran tersebut. Apakah pandangan kamu tentang ajaran tersebut? Itu merupakan ajaran sesat, kata mereka. Ajaran itu merupakan bukan ajaran daripada nenek moyang kami. Apakah pandangan kamu sekiranya aku menyatakan bahawa hari ini aku telah memeluk agama Islam? Lalu dengan spontan kaum Yahudi pada masa itu menyatakan bahawa memang kamu ni orang yang celaka dari kalangan kami. Kami ni memang dah lama tak percaya kat kamu dah. Kamu ni orang yang sangat teruk, orang yang memang kami benci. Kata-kata kamu ni memang tak boleh nak percayai. Itulah kata-kata yang keluar daripada bangsa Yahudi pada masa itu. Persoalannya hari ini, apakah mereka ini tahu? Mereka ini memang tak tahu betul yang Islam itu adalah ajaran yang benar. Tak, mereka tahu sampai hari ini mereka juga tahu tentang Islam tersebut. Manakah tidak, bagaimana disebutkan dalam riwayat. Ketika mana Abdullah ni adalah bapa Nabi. Abdullah ni ketika mana beliau pergi berhijrah, beliau pergi berdagang ke bumi Syam.
Pada masa itu Abdullah ni tak lagi kahwin dengan Aminah. Tiba-tiba dalam perjalanan balik beliau ditahan oleh perempuan-perempuan Yahudi. Kakak nak buat apa tu, kalau lelaki ngorok perempuan kita tahu dah. Memang nak mengorak. Tapi ini perempuan tahan lelaki. Rupanya nak buat apa? Rupanya perempuan Yahudi tu nak rogol Abdullah. Sebab apa? Apa yang mereka tahu bahawasanya akan ada lahir zuriat Nabi akhir zaman pada lelaki ini. Bunyilah kaji bangsa Yahudi sampai dia tahu, bapa Nabi pun dia tahu dah. Aminah pun dia banyak riwayat menyatakan bahawa ketika mana Aminah kahwin je dengan Rasulullah, Aminah kahwin je dengan Abdullah, ramai yang tahu bahawa akan ada zuriat nanti akan menjadi sesuatu yang baru, akan membawa satu ajaran yang baru. Maksudnya mereka ini mengkaji, tapi kenapa mereka ini marah sangat, tak percaya sangat? Sebab apa? Mereka merasakan bahawa sepatutnya Nabi akhir zaman itu akan berada keluar daripada kaum-kaum mereka itu bangsa Yahudi, tapi Allah memilih bangsa Arab yang dikatakan bangsa yang tak bertamadun pada masa itu. Bangsa yang berbala-bala, akhirnya muncul Nabi pada masa itu. Tapi nak beritahunya Al-Quran ini merupakan satu panduan yang hebat. Bangsa yang berbala, bangsa yang tak bertamadun, bangsa yang diejek oleh faksi dan Rom. Tiba-tiba apabila adanya Al-Quran, bangsa agama tersebut menjadi bangsa tersebut atau agama yang dibawa oleh bangsa tersebut menjadi boleh menguasai dunia. Itu hebatnya Islam. Tapi hari ini Islam berpecah belah. Kenapa? Al-Quran itu tak dipegang. Kita lihat saja hari ini bagaimana keadaan di dunia Arab ini bertelagak. Tak payah kata dunia Arab, dunia kita sendiri pun sekarang dia bertelagak macam-macam. Macam-macam fahaman yang ada. Kita katakan bangsa Arab, orang yang memahami Al-Quran. Tapi mereka juga, sesama mereka berbalas selama mesti. Kita melihat bagaimana pada awal 2011, Arab Spring yang berlaku di tanah Arab. Kemudian 2 tahun kemudian senyap sekejap berlaku pula di bumi Syria. Akhirnya sekarang ini yang terkini berlaku di bumi Yaman. Saya ini merupakan salah seorang daripada pegawai petugas yang berkhidmat untuk sekolah Muassasah Al-Quran Karim Malaysia Yaman. Jadi antara pelajar saya semua yang dibawa balik ke Malaysia. Jadi apakah masalah yang berlaku di bumi Yaman hari ini? Walaupun banyak disiarkan dalam akhbar-akhbar menyatakan bahawa berlakunya antara tersebut antara golongan Syiah dan juga golongan Sunni yang berada di bumi Yaman. Tapi sebenarnya pembelahan yang berlaku ini bukan hanya sekadar Syiah sahaja. Syiah yang berada di bumi Yaman ini dikatakan sebagai kambing hitam sahaja. Mereka ini dibantu oleh golongan-golongan yang lain. Kenapa? Kerana Yaman ini merupakan satu negara yang banyak ulama di situ. Yang mana ramai ulama di situ pula yang berpengaruh besar kepada ikhwan muslimin. Jadi menyebabkan negara besar tak sedap duduk. Menyebabkan Amerika mula tak duduk diam. Saudi sendiri yang berada jiran juga tak boleh nak duduk diam. Sebab takut sangat ni akan berlaku nanti golongan Islah ataupun golongan pemimpin ikhwan muslimin akan betul-betul kuat di bumi Yaman. Menyebabkan mereka ini membantu golongan Syiah. Ini jangan pelik hari ini. Walaupun Saudi ini menyatakan mereka ni sangat anti kepada Syiah, tapi dalam bab politik macam-macam benda boleh berlaku. Dalam bab politik macam-macam benda boleh berlaku. Begitu juga berlaku di bumi Yaman hari ini. Yang mereka ini memberi kewangan, memberi bantuan tentera sampai akhirnya golongan Syiah yang berada di Yaman, yang pada awalnya golongannya hanya sikit sahaja, yang golongan mereka pula yang tak boleh nak buat apa-apa pun untuk kerajaan, tiba-tiba hari ini mereka mendapat 10 daripada 30 parlimen yang berada di bumi Yaman hari ini. Puncanya kenapa? Kerana Islam mesti tak bersatu. Akhirnya yang sedap duduk goyang kaki, Amerika sendiri sedap duduk goyang kaki. Kenapa? Dapat melihat bangsa sesama kita Islam sini berbalas selama sendiri. Itulah masalah yang berlaku di bumi Yaman hari ini. Sampai sekarang rakyat kita ataupun pelajar kita yang berada di bumi Yaman hari ini masih lagi dalam keadaan ketakutan. Walaupun diisytiharkan di Yaman sekarang dalam keadaan selamat, tapi masih ada lagi golongan yang berani mati kat sana. Maknanya pelajar kita ini duduk kat sana dalam keadaan tak boleh duduk dalam kawasan kelompok-kelompok. Bila kawasan kelompok akan ada satu serangan, orang pergi serang kawasan tersebut. Semuanya sebab apa? Nak membunuh golongan Sunni yang berada di sana. Ataupun nak menjatuhkan, boleh katakan orang yang berminat kepada ikhwan muslimin. Orang yang berminat kepada perjuangan Islam. Itu yang menjadi tujuan utama bagi orang yang nak menjatuhkan negara Islam. Batulah hari ini sangat penting kepada kita hari ini untuk memegang Al-Quran tersebut. Yang dikatakan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran jangan kita abaikan. Dalam keadaan kita mengharungi, kita berada dalam tahun yang baru, kita jadikan kehidupan kita hari ini, kalau boleh satu hari jangan lepas kita membaca Al-Quran. Bukan setakat kita baca, kita fahami maksud ayat tersebut. Hari ini kita dah biasa dengan bacaan dengan surah lazim, kita baca lagi surah lazim tersebut. Tapi kalau sebelum ini kita baca sahaja, tapi kali ini kita faham apakah dia maksudkan dengan surah-surah lazim tersebut.
Supaya bila hari ni dengan orang atau imam bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tahu apakah yang dimaksudkan tu imam tersebut. Barulah meresapi dalam diri kita hari ni. Jangan tak yang ini bila tak imam baca kita duk muha sana, kita duk fikir melayang ke sana kemari. Bila tak imam membaca doa kunut, kita khayal ke sana kemari. Sedangkan disebut oleh ulama menyatakan siapakah dia orang yang paling kuhajar sekali dalam dunia ini, iaitu orang yang mana ketika dia berdoa tapi dia dalam keadaan bermain-main. Hari ini dalam keadaan kita bertemu sultan, dalam keadaan kita bertemu orang yang agung, orang yang hebat. Sultan kita akan letak tangan kat dahi punya basah. Maknanya kalau kita lepas kita punya dahaka sangat. Kita berjumpa dengan orang yang besar-besar, kita akan duduk dalam keadaan bercakap yang baik-baik. Tapi hari ini bila kita bertemu dengan pemilik segala-galanya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh pula kita bermain-main. Dengan baca doa kunut, boleh pula tangan duk gerak sana sini mari. Orang dia baca doa dia boleh tidur pula. Jadi kita ubah perkara tersebut. Janganlah kita ni tergolong dengan golongan orang yang kurang ajar. Jadi balik kepada kisah kita tadi tentang 4 amanah tersebut. Masa ada lebih kurang 5 minit lagi. Yang pertama dengan menyatakan supaya menyebarluaskan salam. Ini yang diajar pada awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Iaitu apa yang Nabi nak buat, iaitu untuk menghidupkan hubungan silaturahmi. Ini berapa ramai di antara kita hari ini yang keluar rumah bersama dengan jiran kita, tapi tak ramai di antara kita hari ini pula yang sama-sama keluar tersebut yang boleh nampak jiran kita mui salam assalamualaikum. Tak ramai dapat lakukan. Dalam keadaan datang ke ofis, datang sama-sama, nak ucap assalamualaikum, tak ramai yang dapat kita lakukan. Tapi untuk kita kata kita jumpa, hoi, macam mana semalam? Hoi yang kita mulakan dulu. Orang muda sikit, bro, macam mana? Bro yang kita mulakan. Tapi untuk lafaz salam tak dapat lakukan. Sedangkan disebut dalam hadis menyatakan bahawa barang siapa yang melafazkan lafaz assalamualaikum, orang jawab waalaikumsalam, kita akan dapat 1 markah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi, 2 markah kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 3 markah kita dapat. Free sahaja. Patut nak sembang apa, sembang lah. Mudah-mudahan apa yang kita mulakan itu dengan benda yang baik. Kenapa kita lihat uniknya lafaz assalamualaikum ini? Lafaz assalamualaikum ini dimulakan dengan huruf alif lam dengan sin. Tapi ada pun begitu, huruf lam tu tak dibunyikan, tapi dibunyi sin tu lebih jelas. Assalamualaikum. Jadi bila dengan lafaz assalamualaikum menyebabkan seorang itu secara otomatik akan senyum. Dengan secara otomatik akan senyum di situ dengan menyebut lafaz assalamualaikum, dengan dia tersenyum dah mendapat pahala yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ada hadis menyatakan bahawa ketika mana seorang yang miskin bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini nak mengadakan korban, tapi aku tak mampu nak lakukan korban tersebut, macam mana aku nak buat?" Apa yang Rasulullah SAW katakan, iaitu dengan senyum. Tapi ini kita hari ini salah lakukan perkara senyum pula. Kalau lelaki ni senyum, dengan lelaki sama-sama dia malah nak senyum. Kadang-kadang muka nak bunuh sama-sama lelaki ni. Tapi dengan perempuan, Allahu Akbar. Kadang-kadang cahaya gitu sampai ke bawah dia punya senyuman tersebut. Itu masalah yang berlaku. Tapi bila kita buat macam tu, dia jadi haram pula. Jadi sama-sama kita ini dalam keadaan kita bertemu office, jangan kita lepaskan lafaz assalamualaikum. Mudah-mudahan kita ini tergolong dalam keadaan orang yang beriman yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dengan mengadakan jamuan makan. Iaitu apa yang salah ini dalam keadaan kita ni sibuk, suami isteri sibuk nak bekerja, tak ada masa nak buat. Apa salahnya kadang-kadang ada satu hari masa kita free, kita buatlah makanan lebih, kita bawalah ke office. Mudah-mudahan orang lain pun dapat keberkatan yang kita ada tu. Itu juga dikira mengadakan jamuan makan. Yang ketiga, dengan menghidupkan hubungan silaturahim. Yang pertama tadi, yang kedua tadi, itu juga merupakan salah satu cara untuk menghidupkan hubungan silaturahim. Jadi kita createkan lain untuk sama-sama kita menghidupkan hubungan silaturahim sama kita. Kenapa kita kena ingat bahawasanya Islam itu datang ketika mana hubungan itu gagal. Islam itu datang bukan datang dalam keadaan yang Nabi berseorang saja, tidak. Nabi apabila sampai saja ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Jibril menyatakan tentang satu ajaran, apa yang Nabi buat? Nabi mengadu kepada isteri. Nabi tak buat seorang-seorang kerja, Nabi tak buat fikir seorang-seorang, tak. Nabi berhidup secara berjemaah. Sekiranya bila Islam pula bertapa, apa yang Nabi buat? Nabi berbincang. Sekiranya ada masalah, Nabi berbincang bersama sahabat. Nabi adanya syurah di situ. Di situ maknanya Nabi ni hidup berkumpulan, berjemaah. Jadi di situ bagaimana nak adakan jemaah sekiranya hubungan sama kita ini rosak dan sebagainya. Jadi pulihkan hubungan silaturahim kita ini dalam keadaan sebaik-baik yang kita boleh pulihkan. Jangan hari ini kita satu golongan yang mana sama kita hari ini nak berbalah
Tapi dengan sama orang lain pula kita buat terlalu baik sangat. Itu masalah kita yang berlaku dunia kita ini. Dan yang keempat, iaitu bangun malam ketika mana orang sedang tidur. Ini sangat menduka-citakan bagi kehidupan kita hari ini. Kalau dulu 3 bulan yang lalu, kita boleh bangun malam selama 30 hari tanpa miss. Iaitu ketika mana? Peristiwa Piala Dunia. Bila Piala Dunia, orang kadang-kadang set jam pukul 3 pagi, pukul 2 pagi dah bangun dah. Punya semangat nak tengok bola. Tapi hari ini, bila Piala Dunia berlangsung dah habis. Untuk nak bangun malam, untuk tengok bola, untuk sembahyang sunat 2 rakaat pun tak mampu yang nak lakukan. Kita ubah diri kita hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lalui itu kita lalui dengan perkara yang ibadah. Jangan kehidupan kita hari ini kita akhiri dengan perkara-perkara yang maksiat yang terlalu banyak. Kalau kita tak nak buat bangun malam seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, kita buat seminggu sekali. Tak nak buat seminggu sekali, kita buat 2 minggu sekali. Kalau tak nak buatlah sebulan sekali. Habis teruk pun kadang-kadang bila waktu malam kita pun harus terjaga malam. Kadang-kadang kita nak terjaga apa yang kita kadang-kadang kita rasa nak bangun susah sangat, apa yang kita buat, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hari ini aku tak dapat lagi, aku tak diberi kesempatan oleh orang untuk beribadah padamu. Aku letih sangat. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Mudah-mudahan kau kejutkanlah aku di hari lain supaya aku dapat beribadah kepadamu. Sebab apa kita takut hari ini Allah masih mengejutkan kita waktu malam, tapi nanti tiba-tiba Allah tak kejutkan kita sampai bila. Pada masa itu kita nak minta maaf, nak berdoa kepada Allah Subhanahu Taala pun tak jadi apa-apa dah. Dan rasa itu saja sebagai perkongsian kita pada hari ini. Dan minta maaf banyak-banyak sekiranya ada kata-kata ataupun apa yang keluar dari mulut ini tak selesa daripada pihak tuan-tuan, perempuan dan sebagainya. Mohon banyak-banyak. Yaqulu qala astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidan hamdan syakirin. Hamdan yuafi ma yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azim sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi sama' was sami'ul alim. Allahumma aftah 'alaika wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.